Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair ya karim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi hari ini kita akan bersama dalam satu program siri kedua bicara naratif GPMS Perak. Untuk pengetahuan penonton sekalian bahawa program ini kita adakan adalah bersempena dengan COVID-19 kerana hakikatnya sekarang ini sebelum ini GPMS melaksanakan pelbagai program yang pada ketika suasana COVID ni sudah tidak lagi sesuai dijalankan. Maka kita hadir dengan satu inisiatif baru untuk melaksanakan sesi perbincangan perkongsian ilmu secara ilmiah di atas talian. Jadi hari ini saya bersama dengan Profesor Datuk Muhammad Nasir bin Muhammad Desa untuk membincangkan satu tajuk yang saya kira sekarang ni sedang hangat lah, iaitu politik, perlembagaan dan COVID-19. Tajuk ni kita akan bincang pada hari ini lebih banyak bercerita tentang daripada aspek perundangan, memandangkan Prof sendiri adalah seorang yang mahir dan pakar dalam bidang perundangan, terutama sekali perlembagaan. Jadi kita akan melihatlah bermula daripada seperti yang kita sedia maklum pertukaran kerajaan yang telah berlaku dan seterusnya rentetan-rentetan peristiwa yang berlaku sehinggalah kepada sekarang ini selepas COVID-19. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mulakan perbincangan kita pada hari ini untuk kita mengetahui terlebih dahulu apakah isi kandungan yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Saya minta kalau ada kesalahan ataupun apa-apa pembetulan atau penambahbaikan boleh Prof tolong tambah. Baik. Yang pertama adalah kita perlu faham perlembagaan yang kita ada pada hari ini. Perlembagaan yang saya maksudkan adalah perlembagaan persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi dalam negara kita yang disebut dalam perkara 4 perlembagaan persekutuan. This constitution is the supreme law of the land. Any law which passed after the Merdeka Day which is inconsistent with this constitution due to its inconsistency shall be void. Jadi apa-apa undang-undang lain sekiranya didapati bertentangan dengan undang-undang perlembagaan persekutuan kita ini, maka ia boleh dikatakan tidak terpakai. Dan seterusnya beberapa perkara-perkara asas dalam perlembagaan persekutuan, antaranya perkara 3 adalah Islam sebagai agama persekutuan, perkara 5 hingga 13 berbicara soal hak-hak kemanusiaan yang utama. Contohnya dalam perkara 10 kebebasan untuk bersuara. Tetapi kita perlu faham dalam konteks kebebasan untuk bersuara ada limitasi-limitasinya, iaitu dalam perlembagaan kita perkara ini tidak boleh bertentangan dengan Akta Hasutan. 4 perkara dalam Akta Hasutan. Dan seterusnya contohnya kebebasan beragama. Ini saya ingat Profesor boleh sentuh nanti bagaimana walaupun dalam kebebasan untuk beragama ini kita telah tetapkan bebas untuk mengamalkan dan sebagainya, tetapi restraint itu ada dalam tempoh COVID ini. Dan apakah sebenarnya interpretasi terhadap perkara ini dalam konteks kita dalam keadaan COVID yang mana dilarang upacara-upacara keagamaan, adakah itu bertentangan dengan perlembagaan? Dan seterusnya
bercerita tentang kewarganegaraan juga dalam perkara 14 hingga 22, dan perincian-perincian tentang bidang kuasa yang 3 badan utama, eksekutif, badan legislatif dan juga judiciary, seterusnya diterangkan juga dalam perlembagaan persekutuan kita. Dan seterusnya perlu untuk saya highlight juga untuk yang tidak tahu bahawa perkara-perkara yang istimewa yang ada dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara 152, kedudukan bahasa Melayu, dan seterusnya perkara 153, kedudukan ataupun keistimewaan Bumiputera dan juga Sabah Sarawak. Jadi sekadar perkongsian, dalam perkara 153 ini kita perlu faham bahawa ada 4 perkara yang mempunyai keistimewaan terhadap golongan Bumiputera. Yang pertama adalah beasiswa boleh diberikan secara khusus kepada Bumiputera. Yang kedua adalah permit ataupun lesen perdagangan yang khusus untuk Bumiputera, rizab Bumiputera seperti yang kita ada sekarang ini, dan seterusnya kemasukan ke peringkat pendidikan tinggi. Dan sebenarnya walaupun dilihat Bumiputera ini merupakan satu kelebihan dalam perkara 153 ini, tetapi wujud keadaan penyeimbangan melalui perkara-perkara lain dalam perlembagaan persekutuan. Contohnya perkara 40, perkara 136 dan sebagainya yang kita boleh bincangkan dalam masa akan datang. Dalam perlembagaan persekutuan juga menerangkan bidang kuasa antara negeri, bidang kuasa kerajaan persekutuan dan sebagainya. Semua telah dirangkumkan dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kesimpulannya yang saya ingin simpulkan daripada asas dalam perlembagaan persekutuan ini adalah pelbagai perkara yang berlaku, terutamanya isu-isu semasa dalam hari ini, yang berlaku pada hari ini, sebenarnya jawapan ataupun isu ini telah pun diselesaikan oleh perlembagaan persekutuan, dan kita perlu dan telah menjadi kewajipan untuk kita untuk mengetahui dan juga mengikuti apa-apa perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Jadi saya rasa setakat itu saja pengenalan sedikit sebanyak mengenai perlembagaan persekutuan yang kita ada pada hari ini. Seterusnya saya akan beri ruang kepada Profesor Nasir kita pada hari ini untuk menerangkan ataupun memberikan kita pendapat tentang topik ataupun boleh menceritakan sedikit tentang kronologi bagaimana krisis politik yang berlaku di negara kita ini, dan seterusnya menjawab tajuk kita pada hari ini iaitu politik, perlembagaan dan COVID-19. Sebelum itu mungkin ramai tidak kenal dengan Profesor Nasir. Jadi mungkin Prof boleh berikan sedikit pengenalan ataupun kenalan sikit dari Prof. Okey. Baik. Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saudara Zul dan juga rekan-rekan GPMS dan juga saudara-saudara pada pendengar sekalian, panjang juga mukadimah Zul tadi, macam saya rasa nak cover semua tu kena satu semester punya punya kos lah. Jadi saya ambil yang akhir sekali itulah, perbincangan kita berkaitan dengan perlembagaan dan politik negara kita dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dan kita renungi belakangan ini, terutamanya kepada titah Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika merasmikan peresmian Dewan baru-baru ini, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengingatkan kita bahawa sekarang ni tibalah masanya pada kita untuk melihat balik kepada prinsip-prinsip rukun negara. Kalau orang kata ni, kalau kita nak tengok ke belakang, seolah-olah macam kita nak mengundur ke belakang, tetapi itulah hakikatnya. Secara kesimpulannya, secara umumnya, apa yang disebutkan oleh Zul tadi berkaitan dengan eksekutif, legislatif, pembagian kuasa, semua itu adalah perkara-perkara yang terangkum di bawah prinsip rukun negara di dalam aspek keluhuran perlembagaan. Saya pun dalam kajian dan juga pemerhatian saya
it's not kajian sangatlah, lebih kepada pemerhatian saya. Baginda Yang di-Pertuan Agong pada bulan Oktober 2019 tahun lepas, 2 kali pada bulan Oktober itu. Pertama sekali ketika bertitah di IKIM, dalam satu program anjuran di IKIM, dan juga dalam convocation, majlis convocation di UiTM juga pada bulan Oktober 2019. Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong telah memperingatkan dua-dua program ni, memperingatkan kita supaya kembali kepada menghayati rukun negara. Sebab di dalam rukun negara itu terdapat prinsip-prinsip, the guiding principle di dalam rukun negara itu. Keluhuran perlembagaannya, kedaulatan undang-undangnya, kesetiaan kepada raja dan negara, dan yang pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin kita di dalam Perikatan Nasional mungkin dapat mesej ini dalam tujuan yang pertama sekali, dalam persefahaman, memorandum persefahaman yang baru dilancarkan baru-baru ini. Dalam tujuan yang pertama itu digariskan bahawa tujuan yang pertama persefahaman ini adalah untuk mencapai kesejahteraan berdasarkan kepada prinsip rukun negara. Jadi pada saya, kalau kita nak melihat segala perkara yang disebutkan oleh Zul tadi, kita lihat, kita ukur, kita benchmarkkan kepada prinsip-prinsip rukun negara. Yang pertama sekali kita nak tengok pada hari ini dalam konteks politik perlembagaan ini, kita melihat kepada keluhuran perlembagaan. Baik, kita patah balik sorot ke belakang melihat kepada apa perlakuan ahli-ahli politik kita pada hujung Februari 2020, ketika krisis politik kita memuncak. Adakah ahli-ahli politik kita berpegang kepada prinsip keluhuran perlembagaan? Saya bukan pakar sangatlah dalam perlembagaan, tapi saya 25 tahun di Jabatan Peguam Negara sebagai Senior Federal Counsel. Saya pernah berhujah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Jadi rujukan kepada perlembagaan ini kira orang kata boleh kata hari-hari, bukan takat hari-hari, juga ketika memandu dalam traffic jam, otak saya kena memperhalusi the content of ataupun makna dan juga maksud perlembagaan, because banyak pihak yang cuba menafsirkan perlembagaan ini mengikut selera dan pandangan mereka, dan ini mungkin boleh menyebabkan perlembagaan itu tidak luhur, sedangkan kita berpegang kepada prinsip keluhuran perlembagaan, luhur. Pergolakan politik pada hujung Februari 2020, dan ketika itu juga kita berhadapan dengan COVID-19, telah bermula COVID-19. Saya secara spesifiknya kita bersimpati ataupun kita rasa terkilan dengan sikap setengah segelintir ahli-ahli politik kita yang tidak menghormati kepada kuasa budi bicara prerogatif yang diberikan oleh perlembagaan kita kepada Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam hal pelantikan Perdana Menteri. Ada dua perkara, bukan satu. Ramai yang merujuk kepada perkara 43 1A, 43 berkaitan dengan ini 43 2A. 43.1 yang di-Pertuan Agong melantik jemaah menteri. So bagaimana jemaah menteri ini dilantik? 43.2 kata the cabinet shall be appointed, 43.2A, the cabinet shall be appointed as follows, that is to say, the Yang di-Pertuan Agong shall first appoint as Perdana Menteri or Prime Minister to preside over the cabinet a member of the House
of Representatives, who in his judgment is likely to command the confidence of the majority of the members of that house. Perkataan di sini ialah in his judgment. Pada pertimbangan, pada hemat baginda Yang di-Pertuan Agong. Kemudian dia ada likely to command. Likely je. Bukannya maknanya Yang di-Pertuan Agong perlu confirm betul-betul, mesti tepat betul-betul. Is just dalam ayat perlembagaan ini ialah likely to command the confidence of the majority of the members of the house. Tapi bila baginda mengambil langkah yang lebih cermat, lebih teliti, memanggil ahli-ahli dewan, maka baginda dapati bahawa mendapati bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin likely to command the confidence. Dan perkara ini dibuat setelah bukan Yang di-Pertuan Agong yang mengarahkan untuk nak melantik ini. Ini berlaku setelah Tun Mahathir meletakkan jawatan. So apabila Tun Mahathir meletakkan jawatan, kita jangan ingat ia akan transfer terus jawatan itu terus kepada Datuk Seri Anwar. Doesn't work like that. Bukan Perdana Menteri, bukan parti itu yang melantik Perdana Menteri. Ia kena rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa. That is the constitutional provision. So kalau kita bercakap tentang keluhuran perlembagaan, inilah perkara yang luhurnya, iaitu baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai the supreme head of the federation, ketua tertinggi negara di bawah perkara 32. The supreme head of the federation adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan perkara 43 yang memerlukan pelantikan kabinet dimulakan dengan pelantikan Perdana Menteri, iaitu baginda melantik berdasarkan kepada in his judgment, dalam pertimbangan baginda. Dalam pertimbangan baginda. Okey Zul, clear Okey, clear. Kalau ada sekat-sekat ni bagi tahu saya lah. Likely to command the confidence of the majority of the members of the house. Apa yang menjadi masalah sekarang ialah ini yang kita nak test tengok. Saya kata tadi kita nak uji dari segi penerimaan kita kepada prinsip rukun negara ni. Kita nak benchmark ni. Setelah baginda melantik, setelah Perdana Menteri terlantik, bunyi suara-suara sumbang yang pada saya, dia dah sampai ke tahap suatu penghinaan yang menunjukkan kita tidak setia kepada raja dan negara. Tak setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab prinsip yang kedua perlembagaan adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila raja telah melantik Perdana Menteri berdasarkan kepada perkara 43.2 ini, macam mana pula boleh timbul suara-suara sumbang daripada orang-orang politik yang menyifatkan kerajaan ini sebagai kerajaan pintu belakang? Takkan baginda Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri melalui pintu belakang? Ini satu penghinaan kepada proses pembentukan kerajaan, kepada proses pelantikan Perdana Menteri. Baginda Yang di-Pertuan Agong melantik berdasarkan kepada discretionary power yang diberikan kepada baginda oleh perlembagaan. If we talk about keluhuran perlembagaan, macam mana we dare to say that ini kerajaan pintu belakang, ini kerajaan yang masuk melalui bumbung yang tirih, bumbung yang berlubang, macam-macam. Ada yang sampai ke tahap mengatakan ini satu pengkhianatan, kerajaan khianat. These are all menunjukkan bukti-bukti sudah ada kecenderungan unsur-unsur hasutan untuk tidak setia kepada raja dan negara. Tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Di bawah akta hasutan. Kita bercakap tentang kedaulatan undang-undang. Kenapa undang-undang yang kita ada di bawah akta hasutan tidak di-enforce terhadap ahli-ahli politik yang biadab sebegini? Kita nak tunggu sampai bila? Kita nak tunggu sampai rakyat kita pun jadi biadab? Please. Saya rasa ini bukan lagi mainan politik, ini sudah menjadi satu kebiadaban kepada prinsip-prinsip kenegaraan kita. Prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Setia kepada raja. Bila baginda Yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas baginda di bawah perlembagaan berdasarkan kepada perkara 43.2 ini, maka
Tidak boleh ada suara-suara untuk menyifatkan itu sebagai sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek. Pintu belakang melalui turun melalui bumbung yang tirih. Ini pengkhianatan, macam-macam perkara-perkara negatif yang ini. Dan saya mintalah kepada pihak polis di Raja Malaysia supaya memulakan siasatan kepada pihak-pihak yang biadab sebegini supaya kebiadaban ini tidak berterusan dan tidak terus-menerus menjadi suatu membentuk pemikiran dan cara perlakuan rakyat negara kita. Itu perkara berkaitan dengan 43.2. Kalau di semalam di parlimen dibenarkan untuk berdebat, saya rasa banyak lagi akan keluar perkataan-perkataan jelek yang sebegini. Tapi nasib baik kita tidak ada perdebatan itu tidak berlaku oleh kerana COVID-19. Maka mereka tak boleh nak berselindung di sebalik immunity. Tapi perkara-perkara hasutan ini tak boleh tidak di-cover, tidak dilindungi di dalam immunity dewan. Setengah orang berkata ini freedom of expression. Sorry. Freedom of expression, hak kebebasan bersuara, hak kebebasan berfikir di dalam perkara 10 tidak melindungi perkara sebegini. Jadi saya harap sangatlah kepada pihak-pihak mana yang kepada pihak polis utamanya supaya ini saya rasa memang orang-orang politik di dalam PN tidak mahu melanjutkan perkara ini mengheret kepada hal undang-undang. Tapi kita tak boleh membiarkan begitu. Ini adalah berkaitan dengan kedaulatan undang-undang. Kalau kita ada undang-undang tetapi undang-undang kita tidak di-enforce, raja-raja kita dibiarkan untuk dihina dan tidak disantuni secara sewajarnya, maka kita sebenarnya tidak pun menghormati apa yang ada dalam perlembagaan ini. Kita tidak menghormati kedaulatan undang-undang kita. Politik juga. Tetapi kita kena ingat, kita ada prinsip. Kita berpolitik secara prinsip. The principle kita apa? The guiding principle kita 5 perkara itu. Kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini kita nak tengok balik kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ini perkara yang terlalu lama, yang dah lama berlaku. Krisis politik kita yang berlaku, yang berpanjangan ini, yang berpanjangan sejak daripada awal alaf 20 ini adalah kerana lunturnya pegangan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Dah muncul suatu gerakan yang dinamakan sebagai liberal world order menawan di negara-negara lain, di negara di US dan sebagainya. Dan dia sekarang telah menular ke Malaysia. Ada orang yang bertanggungjawab membawa pemikiran liberal ini ke dalam negara kita. Sehingga mewujudkan sekelompok manusia yang liberal dalam dia punya sex orientation. Itu akibat daripada pemikiran yang liberal ini. Liberal ini dia tidak ada unsur-unsur kepercayaan kepada Tuhan. Dia telah bebas maksudnya dan dia terpengaruh dengan sekular. Sekular ini kerana apa? Kerana dia telah berpegang kepada prinsip unto Caesar what is for Caesar, unto God what is for God. Serah kepada pemerintah apa yang hal untuk pemerintahan dan hal ketuhanan serah kepada Tuhan. Jadi sudah berlaku pemisahan sekular. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana juga disebabkan oleh tidak adanya penghayatan kepada keluhuran perlembagaan. The very first principle dalam perlembagaan kita. Perkara 3. Berkaitan dengan Islam is the religion of the federation. Tang ni pun ahli-ahli politik kita dan sebahagian besar para peguam kita di kalangan di kalangan rakyat kita juga keliru. Kerana apa? Kerana kita berpegang kepada suatu ungkapan yang jauh tersasar daripada keluhuran perlembagaan. Kita seronok mengungkapkan Islam adalah agama rasmi negara. Malaysia adalah negara sekular. Ini sebenarnya penghinaan kepada perlembagaan. Perlembagaan tak luhur. Kerana apa? Kerana pegangan yang salah terhadap kedudukan agama negara. Kedudukan Islam sebagai agama negara kita tidak berikan perhatian yang sewajarnya. Islam is the religion of the federation.
Tuanku Yang Bertuan Agong bertitah semalam pun menyebutkan perlu berpegang pada rukun negara, mempertahankan juga Islam sebagai agama bagi persekutuan. Agama persekutuan, agama bagi persekutuan, bermaksud agama negara. Persekutuan itu negara. Ungkapan persekutuan dalam perlembagaan kita bermaksud negara. Islam agama negara. Islam bukan sekadar agama rasmi negara. Kalau kita kata Islam ni sekadar agama rasmi, maka Islam hanya digunakan untuk upacara-upacara rasmi sahaja. Islam tidak menjadi the guiding principle di dalam ataupun falsafah di dalam pemerintahan negara. Dan ini yang sangat-sangat diperjuangkan, sangat-sangat yang sering disogok oleh kawan-kawan orang-orang termasuk ahli politik yang berpemikiran liberal ini. Liberal daripada apa? Liberal daripada kongkongan ataupun liberal daripada panduan agama. Bebas daripada Tuhan. Mereka memperjuangkan demokrasi kerana apa? Kerana mereka merasakan demokrasi inilah memberikan kuasa rakyat. Kuasa rakyat against apa? Kuasa rakyat against God. God tidak ada hak untuk memerintah kita. Sedangkan lagi sekali dalam perlembagaan perkara 37 pasal 1, the supreme head of the federation yang di-Pertuan Agong, baginda diwajibkan untuk melafazkan sumpah dengan lafaz wallahi wabillahi watallahi. Kalau kita berpegang pada keluhuran perlembagaan, kita mesti menerima perkara ini. Kalau kita mengakui bahawa perlembagaan adalah undang-undang tertinggi, the supreme head of the federation, the supreme head of the supreme law of the federation ini sebenarnya memartabatkan kuasa tertinggi dalam negara kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, the sovereignty of God. Kedaulatan, ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? The supreme head mesti bersumpah dengan melafazkan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi. Saya tak tahulah kalau orang lain, tapi saya ketika saya bertugas dulu, inilah antara perkara yang perlu kami selidiki dan kami kaji di dalam menjalankan dalam mempertahankan undang-undang kita dalam beberapa kes berkaitan kedaulatan Islam, kes Lina Joy dan sebagainya. Inilah pegangan dan pendirian kita bahawa negara kita dalam setiap masa wajib memelihara agama Islam. Tuanku juga ada menyebutkan maqasid syariah. Maqasid syariah, masalah yang pertama ialah hifzuddin, memelihara agama. Ini termaktub di dalam perlembagaan kerana dalam sumpah baginda bersumpah dengan nama Allah untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Hifzuddin is already there in the constitution. Maka ahli-ahli politik tak kiralah daripada mana-mana pun wajib memahami bahawa apabila dia memegang jawatan menteri, dia berkewajipan untuk melaksanakan perkara-perkara yang menjadi lafaz sumpah baginda Yang di-Pertuan Agong. Maknanya bila Yang di-Pertuan Agong bersumpah, kewajipan untuk memelihara agama itu atas apa? Atas kabinet, atas menteri, atas penjawat awam. Walaupun dia beragama lain daripada agama Islam, maka kewajipan dia adalah untuk memelihara agama Islam kerana dia menjalankan tugas sebagai kabinet Yang di-Pertuan Agong. Kalau dia merasakan dia tak perlu menjaga agama Islam kerana dia agama lain, maka dia sudah tidak setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia boleh resign, dia boleh meletakkan jawatan. Tapi sebagai rakyat pun, sebagai umat Islam pun, dalam bernegara kita, bila kita kata kesetiaan kepada raja dan negara, apabila Yang di-Pertuan Agong bersumpah memelihara agama Islam, kesetiaan kita apa? Memelihara agama Islam. Sebab agama Islam adalah agama negara, the religion of the federation. Itu yang perkara yang perlu difahami oleh orang-orang politik kita. Dan begitu jugalah kepada GPMS ni, jika kita nak berjuang untuk membentuk pemikiran belia-belia kita, pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita faham bahawa mission utama dalam negara kita ialah hifzuddin. Misi utama negara kita adalah memelihara agama Islam kerana itulah yang dilafazkan oleh, yang diwajibkan untuk dilafazkan oleh baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya nak buat juga satu perkara lagi berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri tadi. It's not only 43.2. Dia juga disebutkan di dalam perkara 40. Perkara 40 pasal 40 pasal 2. Jadi maknanya discretionary power of baginda Yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan Perdana Menteri ini disebutkan 2 kali. It's not only 43.2A.
Dia juga disebutkan dalam perkara 40. Perkara 40 menyatakan in the exercise of his function under the constitution or federal law, Yang di-Pertuan Agong shall act in accordance with the advice of the cabinet. Kecuali dalam beberapa perkara, antaranya adalah perkara 2, perkara 40 pasal 2, ada Yang di-Pertuan Agong may act in his discretion in the performance of the following functions. That is to say, the appointment of a prime minister. 2 kali. 40 pasal 2 A dan juga 43 2 A. Jadi dalam hal berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara ini, apabila ahli politik duduk di dalam parlimen, melafazkan atau membahaskan titah ucapan terima kasih kepada baginda, maka jangan sampai tersasar melewati batas-batas perlembagaan dan sumpah baginda Yang di-Pertuan Agong, menghina agama Islam, melaksanakan agenda Islam bashing. Ini golongan-golongan politik liberal ini melaksanakan ataupun menjalankan agenda Islam bashing, mengganyang Islam. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran daripada Zionis Christian di US, terpengaruh dengan pemikiran komunis, pemikiran komunis yang anti-God, yang anti-Tuhan. Tak boleh wujud di negara kita. Ada gerakan politik ataupun orang-orang politik yang cuba untuk mengenengahkan pemikiran komunis ini, menyebarkan kartun berpemahaman komunis kepada pelajar-pelajar sekolah. The menteri yang membenarkan ataupun timbalan menteri yang membenarkan agenda itu disebarkan kepada pelajar-pelajar itu sepatutnya disiasat. Kerana perkara ini adalah merupakan hasutan yang menjejaskan kesetiaan kepada raja dan negara, kesetiaan kepada baginda Yang di-Pertuan Agong. Pertubuhan yang mempromotkan perkara berkaitan dengan komunis ataupun perkara yang menghina ataupun mengganyang Islam ini, mereka sepatutnya disiasat di bawah akta, di bawah di bawah akta pertubuhan, akta pertubuhan, di bawah section 2 capital A, yang membolehkan pendaftar pertubuhan membatalkan mana-mana pertubuhan yang tidak menghormati kedudukan raja-raja, yang tidak menghormati bahasa Melayu, yang tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama Malaysia. Mereka boleh disiasat dan boleh diberikan show cause. Kenapa pertubuhan mereka tidak boleh dibatalkan? Sampai begitu kedudukannya dalam bagaimana undang-undang kita memelihara kedudukan Islam, kedudukan raja, kedudukan bahasa. Ini ada orang yang biadab kepada tulisan Jawi, berbiadab kepada bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu mengikut akta bahasa Melayu dalam bentuk sama ada tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi. Siapa yang mempertikaikan kedudukan bahasa Jawi, tulisan Jawi ini sebenarnya adalah melakukan satu kesalahan di bawah akta sultan, melakukan kesalahan di bawah akta akta bahasa, di bawah Societies Act, di bawah akta pertubuhan. Tapi tak pernah siasat. Saya harap lepas ini kalau pendaftar pertubuhan mendengar saya punya lecture ini, harap adalah tindakan. Section 2 capital A, the first section 2 capital A, selepas daripada interpretation ialah peruntukan berkaitan dengan 2 capital A ini. Pertubuhan-pertubuhan yang tidak menghormati raja, tak menghormati agama negara, tak menghormati bahasa, boleh disyokos untuk dibatalkan. Dan saya harap pertubuhan-pertubuhan yang bersifat Islam bashing ini, kajian kita semasa saya di IKSIM dulu, kita menjalankan kajian kita dan kita mendapati bahawa sekarang ini mencacah jumlah lebih kurang 2,000 NGO yang mempromotkan pahaman-pahaman yang bersifat liberal dan Islam bashing, mengganyang Islam. Antaranya termasuklah pertubuhan yang melibatkan orang-orang yang dah pencen, yang dah lama, yang dah tua-tua ini, G25,
yang sentiasa menuntut supaya JAKIM ditutup dan juga mempertikaikan peranan dan juga kedudukan JAKIM ini. Sedangkan JAKIM ini adalah salah satu institusi yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memelihara agama Islam berdasarkan kepada sumpah Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong bersumpah, di dalam kabinet tidak ada pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sumpah baginda, apa maknanya negara kita? Apa maknanya perlembagaan negara kita? Jadi perlunya kita memahami dan kita juga menghayati apa yang dimaksudkan sebagai keluhuran perlembagaan. Baik, seterusnya kita lihat kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Kita lihat kesetiaan kepada raja dan negara ini juga menjadi perkara yang serius jika ada kegiatan ataupun idea ataupun usaha untuk menghapuskan sistem raja berperlembagaan di negara ini. Itu adalah penderhakaan, treason. Jangan main-main. Jangan ingat kita bangga boleh seronok, boleh viralkan kita punya video, boleh WhatsApp. Oh, kata tahun 2030 kita tidak ada raja, kita jadi republik. Perkara ini sudah diadukan, sudah menjadi aduan pihak polis sejak pada tahun 2018 lagi. Dan saya heran kenapa pihak polis enggan menyiasat perkara ini. Ini agenda yang sangat berbahaya. Kerana di dalam perkara, di dalam Section 121 capital B Penal Code, mana-mana pihak yang mencetuskan idea untuk maki kedaulatan raja-raja ataupun kedaulatan Yang di-Pertuan Agong ataupun kedaulatan bakal-bakal raja, maka dia melakukan satu kesalahan dan dia boleh dihukum penjara sampai mati. Kita jangan ingat sahaja peruntukan berkaitan dengan 121 ini berkaitan dengan memerangi Yang di-Pertuan Agong. Itu yang paling serius. Memerangi Yang di-Pertuan Agong ini, memerangi pihak berkuasa, memerangi kerajaan adalah dianggap memerangi Yang di-Pertuan Agong. Macam Lahad Datu, macam Al-Ma'unah. Itu kategori 1, 121. 121A mencederakan raja-raja. 121B menjatuhkan ataupun menghapuskan kedaulatan raja-raja. Bukan menghapuskan, merancang, mencetuskan idea untuk menghapuskan raja-raja pun sudah menjadi kesalahan. Kita tak tunggu kepada langkah-langkah dia ni sebagaimana. Oh, macam dia kata, ini plan Nana, ini perancangan Nana. Tahun 2020 kita tidak ada, kita jadi republik. This is an offense. Serious offense di bawah Penal Code. Dan 121D, mana-mana pihak yang ada maklumat berkaitan dengan perancangan atau idea ini, dia diam diri, itu pun menjadi satu kesalahan. Ya. Semasa di IKSIM dulu, di akhir hayat IKSIM, kita telah membuat laporan kepada pihak polis, kepada DIPK KL. Kita bagi briefing kepada Ketua Polis Kuala Lumpur berkaitan dengan hal ini. Tapi jawapan yang diberikan kata, masa tak sesuai, Datuk. Sekarang ini pihak-pihak yang terlibat ini telah ada kuasa dan mereka telah melantik peguam negara yang berpihak kepada mereka. Jadi mungkin aduan yang dibuat oleh IKSIM ni tidak akan disiasat. Itu dulu, 2 tahun dulu. Sekarang ini sudah bertukar kerajaan. Kenapa masih belum ada siasatan kepada pihak yang merancang untuk menghapuskan sistem raja berperlembagaan di negara kita? Dan kita daripada kajian dan penelitian kita mendapati bukan satu pihak. Bukan satu pihak, seorang ustaz ini sahaja yang melafazkan ataupun mengungkapkan perancangan dia. Tetapi kita dapati ada lagi pihak-pihak yang melantik dia menjadi pegawai penerangan. Pegawai penerangan politik. Orang yang melantik ini apa niatnya, apa tujuan dia? Adakah to facilitate gerakan dia untuk menghapus semua ini? Dan ini lagi menjadi satu tanda tanya kepada kita. Di mana PDRN? Di mana pihak-pihak keselamatan? Di mana orang-orang Kementerian Dalam Negeri dalam hal sebegini? Ini sudah lama berlaku. Bukan baru berlaku. Sudah lama berlaku. Takkan kita nak biarkan ini?
takkan kita nak biarkan menularnya pemikiran kebencian kepada raja, kebencian kepada kesultanan, kebencian kepada agama Islam menular di kalangan belia kita. Saya serahkan kepada GPMS juga untuk melihat dan meneliti tentang gejala-gejala ini. Saya ketika di IKSIM dulu kita menjalankan kerja kita membuat kajian gerakan evangelis, radical evangelis for Christian State yang mengaitkan negara kita dengan Israel, yang mendoakan supaya kita berbaik-baik dengan Jerusalem, nak merayakan kejatuhan Jerusalem 50 tahun di Melaka, yang menjalankan program-program yang dinamakan sebagai crusade, yang menyebarkan video di kalangan mereka, prepare for war. Ini secara terang-terang dilakukan. Seruan-seruan yang menaik membangkitkan semangat mereka untuk apa? Johor for Jesus. Kita bersedia untuk berperang. Kita nak hapuskan keturunan Minangkabau di Negeri Sembilan. Ini diungkapkan oleh mereka. Tetapi bila laporan polis dibuat, siasatan tidak ada. Jadi ini sekali lagi menimbulkan pertanyaan kita tentang kesetiaan kepada raja negara dan juga aspek kedaulatan undang-undang. Dan bila berpanjangan pada isu COVID-19. COVID-19 sebenarnya dikawal, pergerakan kita dikawal berdasarkan kepada perlembagaan. Kita ada undang-undang. Undang-undang yang menyekat penyebaran tersebarnya penularan penyakit berjangkit. Di bawah perkara 9 terang dan jelas disebutkan bahawa prohibition of banishment and freedom of movement. No citizen shall be banished or excluded from the federation. 91, perkara 92, subject to clause 3 and to any law relating to the security of the federation or any thereof, public order, public health, or the punishment of offenders. Every citizen has the right to move freely throughout the federation and to reside at any part thereof. Rakyat bebas bergerak. Rakyat boleh tinggal di mana-mana. Tetapi dia tertanduk kepada undang-undang berkaitan dengan public health. Maka bila undang-undang berkaitan dengan public health, kita sudah ada undang-undang 342 yang berkaitan dengan yang menyekat pergerakan berkaitan dengan COVID-19 ini. MCO diisytiharkan berdasarkan kepada undang-undang tersebut. So, kenapa nak dipolitikkan? Kenapa hal berkaitan dengan berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat disebabkan oleh penutupan kedai ataupun tempat perniagaan, kilang-kilang sebagainya dipolitikkan. Sedangkan kita sudah ada dalam perlembagaan kita yang membenarkan perkara sedemikian. Kalau nak berpolitik pun, carilah modal benda-benda politik lain. Tak payahlah sampai perkara-perkara yang berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan public order, diungkit-ungkit dan juga diputar-belikkan untuk menjadi perkara yang kontroversial, demi meraih political mileage. Itu tak sepatutnya lah. Jadi orang sebegini, pihak-pihak yang sebegini sebenarnya melakukan perkara-perkara ini dalam keadaan mereka melanggar keluhuran perlembagaan, melanggar kedaulatan undang-undang. Undang-undang itu sudah diluluskan. Undang-undang itu sudah diluluskan tetapi tidak dihormati, maka undang-undang itu dikatakan undang-undang tidak berdaulat. Oleh kerana itu, kita dalam menghayati prinsip perlembagaan ini, kita perlu kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Prinsip kedaulatan undang-undang. Enforcement perlu kepada enforcement yang mantap. Kalau kita masih biarkan gejala-gejala sebegini, kalau kita tengok orang yang melanggar MCO cepat saja kita boleh pergi ambil undang-undang kan, ambil tindakan undang-undang. Tetapi pihak-pihak yang mempertikaikan undang-undang ataupun pihak-pihak yang menyeru orang supaya melanggar undang-undang
itu sebenarnya juga sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang. Saya bagi satu contoh. Hak kebebasan asasi, hak kebebasan berhimpun, berkaitan dengan orang-orang yang pemikiran liberal ni, LGBT dan sebagainya. Kewujudan pertubuhan berkaitan dengan LGBT itu pun sudah melanggar undang-undang kerana mereka adalah criminals. LGBT are criminals kerana mereka mempunyai satu kecenderungan seksual yang salah dari segi penal code. Maka mereka tidak boleh wujud atas nama kumpulan gerakan itu. Orang-orang sedemikian itu tidak boleh disantuni. Mereka itu sepatutnya dikenakan tindakan undang-undang terlebih dahulu. Selepas mereka kena tindakan undang-undang, you nak santuni, you nak pulihkan mereka, okay, go ahead, tak ada masalah. Tapi kalau mereka dilepaskan dan tak dikenakan tindakan undang-undang, kita sebenarnya hanya membenarkan lebih ramai orang menjadi pengikut dan juga mengamalkan budaya mereka yang jijik dan kotor, menyalahi undang-undang. Bukan hanya undang-undang syariah, but also undang-undang penal code 377B, unnatural sexual offences. Bagaimana kita nak menyantuni samalah macam kita menyantuni perompak, penyamun. Samalah kita menyantuni pembunuh kerana mereka are criminals. Mereka ni adalah kriminal. Kriminal kepada masyarakat. Kenapa? Kalaulah mereka ini melakukan persetubuhan songsang itu dengan partner mereka, mungkin partner mereka itu adalah isteri suami orang ataupun anak orang ataupun anggota keluarga, melakukan jenayah kepada anggota keluarga dia. Jadi kita tak boleh nak katakan bahawa ini kesalahan antara mereka berdua. My body is my right. No. This is not only right. You dah telah jejak hak-hak orang lain. Hak keluarga dia, hak anak-anak dia, hak ataupun suami dia. Jadi sebab itu pada saya beranggapan bahawa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah di Terengganu itu menjatuhkan hukuman sebat kepada pasangan lesbian di Terengganu itu adalah merupakan satu langkah yang sangat-sangat dialu-alukan. Tetapi ialah bila dia dicerca ataupun dikutuk, dikondem oleh pemimpin-pemimpin kerajaan terdahulu, maka itulah buktinya mengatakan bahawa kerajaan yang terdahulu itu tidak menghayati apa yang dinamakan sebagai kedaulatan undang-undang. Undang-undang ada mengharamkan perkara itu. Undang-undang mencegah benda-benda itu, tetapi mereka membela. Kenapa? Kerana mereka tidak menghayati keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang. Dan akhir sekali mereka tidak menghormati kesopanan dan kesusilaan. Menjadi ahli politik tetapi membuat komen-komen ataupun membuat kenyataan-kenyataan yang biadab. That is out daripada morality. Morality di dalam perlembagaan negara kita sangat diberikan suatu yang sangat penting. Maknanya undang-undang dia boleh dibuat. Undang-undang boleh dibuat walaupun undang-undang itu bercanggah dengan hak kebebasan asasi. Walaupun dia menyanggahi hak kebebasan beragama. Kerana apa? Kerana memelihara morality. Maknanya kebebasan agama boleh diamalkan, tetapi kalau ia menjejaskan morality, maka dia tak boleh dia tak boleh dilakukan. Undang-undang boleh dibuat, boleh menyekat hak kebebasan itu berasaskan kepada morality. Macam tadilah, macam public health. Public health undang-undang boleh dibuat bagi menyekat hak kebebasan bergerak. Kenapa? Nak menjaga public health. Begitu juga nak menjaga morality. Dalam perlembagaan kita, walaupun ada fundamental liberties, all fundamental liberties adalah subject to morality. Ada orang sekarang ni memperjuangkan tentang fundamental liberties sebagai the basic structure of the federation. Sorry brother, itu di India. Di Malaysia tidak. Kita tidak memakai ataupun tidak menerima fundamental liberties sebagai basic structure. Basic structure di dalam negara kita tertakluk basic structure di dalam negara kita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kedudukan Islam, berkaitan dengan raja-raja, berkaitan dengan federation. Perkara-perkara yang nak dipinda perlukan kepada persetujuan majlis raja-raja. That is the basic structure. Kalau perkara berkaitan dengan fundamental liberties ni, tak payah raja-raja.
Parlimen boleh membuat undang-undang untuk restrict the fundamental liberty. Bermakna bahawa the fundamental liberty bukan basic structure of our nation. Nah, ini saya nak sebutkan kepada peguam-peguam kita yang terlalu teruja sangat mengatakan bahawa basic structure negara kita adalah fundamental liberties. Fundamental liberties macam mana basic structure kalau dia boleh dikecualikan ataupun boleh disekat dalam hal-hal, dalam banyak hal berkaitan dengan public, berkaitan dengan security, berkaitan dengan morality. Saya sebutkan tadi, yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Kita menghadapi masalah besar apabila terdapat ahli-ahli politik yang biadab ini tidak menghormati, tak reti hormat orang. Tak reti hormat orang itu bukan hanya berlaku di kalangan orang-orang yang dah tua, di kalangan kanak-kanak pun, di kalangan pelajar-pelajar sekolah pun, di kalangan mahasiswa pun. Ini GPMS kena beri perhatian. Bagaimana kita nak mendidik balik kesopanan dan kesusilaan di kalangan pelajar, guru-guru di sekolah. Kita bukan hanya hormat kepada mak ayah kita, kepada mak bapak kita, kita kena hormat guru-guru, kita hormat kawan-kawan. Hormat ini, respect ini, the prinsip respect ini masalahnya yang jarang, yang sekarang ini sudah jarang dalam berlaku dalam masyarakat kita. Baru umur 2-3 tahun tak reti hormat kepada orang tua. Itu pun masalah respect. Masuk sekolah, belajar satu, bertumbuk dengan kawan-kawan. Ada yang perempuan pun bergaduh sesama mereka. Tengok dalam YouTube, berlambak-lambak macam mana, memalukan, yang membuktikan bahawa tidak adanya kesopanan dan kesusilaan di dalam terhakisnya prinsip ini. Dan inilah yang saya harapkan supaya semoga-moga kita punya ahli politik baru ini di kalangan orang Melayu ini, di kalangan orang Melayu Islam terutamanya yang majoriti ini dalam yang menguasai PN ini dapat menghayati rukun negara ini, terutama sekali termasuk perkara berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan ini. Aspek hormat, hormat menghormati. Kalaupun you tak bersetuju dengan dia dari segi politik, tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang biadab, tak sepatutnya melevelkan sebagai pengkhianat. Rakyat kita bukan hanya memilih orang-orang di kalangan parti politik tertentu sahaja. Orang-orang yang berjaya memasuki Dewan Rakyat itu adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Mereka adalah wakil rakyat. Kalau dulu mereka bersama dengan kelompok tertentu, sekarang mereka bersama dengan kelompok lain. Mereka tak boleh dikatakan mengkhianati rakyat kerana mereka juga telah dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat untuk mewakili, untuk memimpin negara. Maka apabila mereka memimpin negara atas jalan dan laluan yang berdasarkan kepada perlembagaan, kenapa mereka mengkhianat? Orang yang mengkhianati ini adalah pengkhianat adalah orang yang mengkhianati perlembagaan negara. Orang yang mengkhianati agama negara. Orang yang mengkhianati raja-raja. Prinsip-prinsip dalam perlembagaan. Jadi saya sangat berharap supaya GPMS ini dapat gerakkan di kalangan belia-belia kita, kerana mereka akan menjadi pemimpin negara di masa akan datang. Jika mereka gagal menghayati dan memahami prinsip-prinsip dalam rukun negara ini, maka kita akan lahirlah ahli-ahli politik yang biadab, ahli-ahli politik yang tidak reti hormat orang, ahli-ahli politik yang tidak bermoral di dalam masyarakat kita. Kita tak mahu begitu. Kita tak mahu ahli politik yang mempromotkan minum arak sebagai budaya kita. Kononnya we are not Taliban state and we will never be a Taliban state. Why? You think that hanya Taliban state yang mengharamkan arak? Kita di negara kita di Indonesia pun kita mengharamkan arak. You minum arak secara di luar secara terbuka itu adalah satu kesalahan. Di bawah undang-undang perbandaran, it is an offense. You nak mempromotkan sebagai Oktoberfest, minum arak. That is not Malaysia. Sorry. You can do that somewhere else, but not here in Malaysia. Tapi saya tak faham kenapa orang Islam pun terjebak, terpengaruh mempromotkan orang-orang politik sebegini. Ini dikatakan bahawa orang-orang politik ini orang yang gilakan kuasa politik. Kebimbangan raja-raja, kebimbangan baginda Nabi Tuan Agong, berpecahnya perpaduan disebabkan oleh gagalnya penghayatan kepada prinsip rukun negara ini. Tak hormat kepada perlembagaan, tak setia kepada raja, tak setia kepada negara. Kesetiaan mereka ke mana?
kesetiaan mereka kepada kebebasan melampau, kebebasan yang mengatasi ajaran-ajaran agama, yang mengatasi prinsip-prinsip kepercayaan kepada Tuhan. These are all penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah nampak dan kelihatan. Jadi apa yang sepatutnya GPMS lakukan ialah kita kena ubah cara kita bergerak. Kita tak boleh lagi menjadi hanya sekadar penyokong pada parti-parti politik tertentu. Kita kena terlibat menggerakkan, membentukkan pemikiran rakyat supaya lahir pemimpin-pemimpin politik yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip perlembagaan, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara. Sekarang ni kita nak mewujudkan, kita harap dan kita mohon supaya ahli-ahli politik dalam Perikatan Nasional ini dapat menghayati prinsip rukun negara ini secara mantap. Bukan hanya menjadi slogan. Slogan ini dia macam slogan. Slogan. Maksudnya senapang angin. Senapang angin dia tembak meletup tapi dia angin je. Tak ada apa. Kita tak mahu menjadi sebut rukun negara tapi kita tak faham apa benda. Konten dia. Kita tak faham bagaimana menghayati prinsip rukun negara. Tak faham menghayati kesetiaan kepada raja dan negara. Kita tak mahu macam tu. Jadi kita harap supaya pemimpin-pemimpin politik kita dalam perikatan yang baru ini dapat mewujudkan satu kedamaian, kesejahteraan di kalangan rakyat negara kita, di kalangan generasi muda, di kalangan generasi tua, veteran dan sebagainya, di kalangan penjawat awam. Kita dapat dapat menghayati perkara itu dengan sebenar dan sewajarnya. Maka eloklah diwacanakan, diperjelaskan terlebih dahulu prinsip-prinsip rukun negara ini supaya ia dapat diperhalusi dan dapat diterima secara meluas oleh orang sekarang. Dulu semasa ia diperkenalkan zaman Tun Razak dulu, alhamdulillah. Mantap. Mantap. Perpaduan pun mantap. Kurang sikit berlaku pecahan. Tahun awal 70-an. Tapi Allah takdirkan umur Tun Razak ni tak panjang. Daripada sampai 70 tahun 76, Tun Razak meninggal. Selepas daripada Tun Razak meninggal itu, muncullah ahli-ahli politik yang kemaruk politik, yang nakkan kuasa. Akhirnya terjadilah apa yang sekarang ni kononnya mereka tolak. Nepotisme, kronisme, rasuah dan sebagainya menular. Perpecahan, perbalahan politik menular bagaikan api yang membakar. Perpaduan ummah hancur. Lama, bukannya baru. Paling-paling kurang 25 tahun. So, sekarang ni apa yang kita nak bercakap? Kita nak menghapuskan perkara yang dimulakan pada zaman itu. Fikir-fikirkan. Kita kembali menghayati kepada prinsip yang telah lama diperkenalkan kepada negara kita. Prinsip rukun negara ini. Bukan saya katakan rukun negara ini sama dengan rukun Islam, rukun iman. Tetapi di dalam di bawah prinsip rukun negara ini termaktub perkara-perkara berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks negara kita, kepercayaan kepada Tuhan adalah kepercayaan kepada Allah, kerana Yang di-Pertuan Agong bersumpah dengan wallahi wabillahi watallahi. Walaupun kita tak sebut kepercayaan kepada Allah sebab kita meraihkan orang bukan Islam. Mereka percaya kepada Tuhan mereka, tetapi bila mereka terlibat dalam konteks bernegara, kepercayaan kepada Tuhan bermaksud kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Yang di-Pertuan Agong diwajibkan bersumpah dengan wallahi wabillahi watallahi. Ini antara perkara yang saya nak sebutkan. Okey Zul, ada lagi? Okey Prof, saya rasa cukup untuk bahagian yang kedua kita lah, untuk penerangan Prof tentang tajuk kita hari ini. Kita pun dah sejam juga ni Prof, kita live ni. Jadi mungkin sejam. Jadi mungkin kita boleh jawab soalan-soalan lah. Ada beberapa soalan ni saya tengok daripada penonton kita hari ni. Yang pertama, salam moderator dan Prof. Jika tidak silap saya, kebebasan berpersatuan yang dijamin hak dalam Perlembagaan Persekutuan turut termasuk kebebasan lompat parti oleh ahli politik. Sebab itu hal sedemikian tidak menjadi kesalahan dari sudut Perlembagaan Persekutuan. Betulkah begitu?
kita tidak ada anti-hopping law. Undang-undang yang menghalang lompat parti ni kita tak ada. Jadi maknanya kalau dia lompat parti pun dia tidak hilang kedudukan dia sebagai ahli parlimen. Banyak kes yang telah pun diputuskan, antaranya kes Nordin Saleh dan sebagainya. Itu hak kebebasan dia. Hak kebebasan dia untuk join mana-mana association. Itu dijamin oleh perlembagaan. So kalau kita nak buat undang-undang untuk menyekat perkara itu, mahkamah akan shoot down. Tak boleh. Maknanya ahli parlimen dia bebas untuk associate dengan mana-mana pihak. Jadi kalau Parti Bersatu, contohnya kan, Parti Bersatu, dulu dia bergabung dengan PH. Apabila dia dapati PH ini tidak selaras dengan perlembagaan, tidak selaras dengan semangat roh perlembagaan, maka dia berbalik kepada kefahaman yang asas berdasarkan rukun negara. Dia orang join bersama-sama dengan mereka-mereka yang memahami rukun negara. Dan perkara ini sebenarnya ICSIM dulu kita lama dah duduk menyeru supaya umat Islam ini berpadu. Kerana apa? Kerana kalau berpecah, kita akan kalah kepada orang yang menjadi musuh kepada perlembagaan negara. Mereka tak sedar kata mereka memusuhi perlembagaan negara. Mereka tak sedar. Mereka ingat mereka pun ikut perlembagaan. Because mereka kata apa? Mereka mempeloporkan sekularisme dalam perlembagaan. Carilah kat mana perkataan sekularisme dalam perlembagaan. Cari perkataan sekular. Prove to me. Where is perkataan sekular dalam perlembagaan? Yang ada apa? Wallahi wa billahi wa tallahi. Ada. Tapi sekular tak ada. Sorry. Tapi mereka ini beria-ria mempertahankan itu. Alhamdulillah akhirnya orang-orang dalam satu pun akhirnya memahami perkara itu dan dia associate themselves dengan mereka-mereka yang selama ini memperjuangkan rukun negara ini dan kembali bersama-sama dengan mereka untuk mempertahankan perkara ini. Alhamdulillah, satu rahmat kepada umat kita. Kita kepada UMNO dan PAS. Kalau UMNO dan PAS ini bertelagah, masih lagi nak bertanding dalam satu kawasan, maka yang menang adalah pihak ketiga. Terbukti. Kalaulah UMNO dan PAS ini tak bertelagah di Parit Bunta, jangan harap kita tak perlu bimbang. Kalau UMNO dan PAS tak bertelagah, yang menjadi bekas Menteri Agama tu dia tak akan menang. Dan sekarang pun kalau ada PRK, pilihan raya kecil di kawasan-kawasan mereka ini, saya amat optimis. Kalau mereka tak hilang deposit pun, undi mereka akan merudum. Jauh, makan jatuh merudum. Sebagaimana yang terbukti. Saya bukan kerana saya sebutkan perkara politik ni kerana saya orang politik. Saya adalah orang yang tegas memperjuangkan prinsip-prinsip dalam perlembagaan. Dan saya melihat setengah kelompok politik ini, mereka tak mempeduli dan tak menghormati perlembagaan. Oleh kerana itu pada saya perlu lawan mereka ni. Dan kita lawan. Kita lawan sampai bila mereka berkuasa, mereka cincang kita lumat. Mereka memfitnah kita, menutup, memecat orang-orang di ICSIM. Tapi insya-Allah satu masa nanti kita akan dapat melihat. Dan kita telah melihat pun 2 tahun, tak sampai 2 tahun mereka memerintah, kita dapat melihat bagaimana cacamarbanya apabila mereka tidak menghormati perlembagaan negara kita. Okey, ada lagi. Daripada Ahmad Ali Karim. Assalamualaikum. Adakah mempertikai pelantikan Perdana Menteri yang dilantik oleh YDPA dikira sebagai menghina YDPA sebagai ketua utama negara, sejurusnya boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah atas hasutan atau di mana-mana undang-undang yang berkaitan? Okey. Yang di-Pertuan Agong memilih Perdana Menteri berdasarkan perlembagaan di bawah perkara 43(2)A tadi. Itu kuasa baginda. Bila baginda dah lantik, tiba-tiba ada pihak mengatakan bahawa ini lantikan ini pintu belakang. Bukankah itu penghinaan kepada tindakan ataupun keputusan baginda yang di-Pertuan Agong?
You tak berpuas hati tak apa, you boleh kritik. Tetapi jangan menghina. Menyifatkan itu sebagai pintu belakang, menyifatkan itu sebagai pengkhianatan, takkan yang di-Pertuan Agong mengkhianati negara. Itu kuasa baginda. Jadi kepada anak anda Ali, saya kenal Ali ni, sepatutnya alhamdulillah Ali seorang belia yang sangat mantap kepahamannya berkaitan dengan perlembagaan. Saya dapat menasihati ataupun menuntut kepada pihak-pihak berkaitan supaya siasat mereka-mereka yang menghina yang di-Pertuan Agong dalam hal berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri ini. Ini kita perlu siasat. Yalah, kita tak hukum terus, kita siasat dulu. Kita siasat dulu mereka ini. Kalau kita tak siasat mereka ini, dia akan berterusan menular. Dia akan berterusan menular. Sikap dan juga perbuatan biadab sebenarnya akan terus menular. Ada lagi tak? Sebelum tu saya nak tambah sikit. Saya rasa penting untuk kita faham dalam perlembagaan pun, dalam perkara 39 yang kerajaan tentang persekutuan. Pertama sekali disebut adalah persekutuan ini adalah persekutuan yang di-Pertuan Agong. Jadi semalam pun kemarin pun kalau kita tengok titah yang di-Pertuan Agong, bila dia berbicara soal kerajaan, berulang kali beliau baginda sebut kerajaan better, kerajaan better, kerajaan better. Bermakna kalau kita menghina kerajaan sekarang ni, kedudukannya ataupun cara pelantikannya atau apa-apa, saya kira bolehlah kita kira sebagai merujuk kepada menghina yang di-Pertuan Agong lah dalam satu interpretasi lah. Ya, sebab memang betul di bawah perkara 39 menyebutkan bahawa the executive power of the federation is vested in Yang di-Pertuan Agong. Kuasa eksekutif negara ini adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong. Dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Maknanya Yang di-Pertuan Agong, mereka menjalankan tugas ini, tugas bagi pihak Yang di-Pertuan Agong, atas nama Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu saya kata mereka terikat dengan sumpah baginda Yang di-Pertuan Agong. It doesn't mean that bila Yang di-Pertuan Agong bersumpah, baginda kena laksanakan sendiri. Sebab dalam perlembagaan kita, baginda bersumpah. Baginda set the parameters. Yang melaksanakan, yang execute pentadbiran ini, yang terikat dengan the parameters yang ditentukan oleh baginda. Berdasarkan perlembagaan, memelihara agama Islam, memelihara the rule of law. Macam mana memelihara the rule of law? Kalau law mengatakan bahawa proses pelantikannya begitu, bila Yang di-Pertuan Agong lantik, mereka hina perkara itu. Apa rule of law-nya? Jadi kena perbetulkan kefahaman. Banyak lagi wacana-wacana kita berkaitan dengan rukun negara ini yang perlu diperluaskan. Supaya mereka juga, orang-orang politik neo-liberal world order ini dapat memahaminya. Dapat memahami perkara sebegini. Okey, Prof. Soalan seterusnya daripada ahli GPMS lah. Salam, Prof. Saya nak bertanya, dah terang lagi bersuluh kumpulan LGBT dan pondan ni kriminal ataupun penjenayah. Kenapa tindakan tegas tidak dilakukan walaupun telah terbukti mereka ini salah? Itu soalan. Baik. Dia gitulah keadaannya. Semasa saya dulu di IKSIM dulu, kita memang bersahabat baik dengan JAKIM lah, dengan Menteri Agama dan sebagainya. Kita dah nasihatkan supaya dalam hal berkaitan menangani LGBT ni, kita tak boleh terlalu terbawa-bawa dengan prinsip menyantuni dan sebagainya. They are criminal. Jadi di bawah, kalau mereka ada melakukan kesalahan di bawah undang-undang jenayah syariah, charge them. Dapatkan perintah. Dan dalam di perintah itu kita minta supaya mereka ini dapat perintah pemulihan. Jadi bila dia orang dapat perintah pemulihan, kalau mereka langgar perintah pemulihan ini, mereka masuk penjara. Tapi masalahnya sekarang ni, kita tak bawa mereka ke mahkamah. Kita buat inisiatif. Yalah, kita pandai, kita orang pendakwah kan, kita nak buat secara dakwah, okey, tak ada masalah. Tetapi dapatkan dulu perintah mahkamah supaya proses dakwah yang you jalan, proses pemulihan yang you jalankan terhadap mereka ini adalah berdasarkan kepada mahkamah. You nak perintah dia pergi ke masjid, you nak perintah dia supaya cuci masjid, cuci longkang, cuci toilet dan sebagainya, boleh. Itu berdasarkan perintah mahkamah. Tapi kalau you buat secara volunteer, semua dia okey dengan kita, okeylah. Tapi bila dia nak menghina kita, dia nak condemn kita, apa jadi? Itu yang jadi isu
sekejap dia okey, sekejap macam tu. Jadi benda ni tak praktikal. Jadi nasihat saya ni termasuklah juga kepada menteri yang baru ni. Dah naik-naik jadi menteri ni, takkan nak terus menyantuni LGBT dulu. Ini orang-orang yang kriminal. Mereka ini patutnya kalau mereka betul-betul bertaubat, biar mahkamah yang menentukan betulkah mereka ini benar-benar bertaubat. Dapatkan perintah mahkamah dulu, baru proses untuk memperbaiki ataupun proses untuk nak memulihkan mereka. Okay, yang terakhir ni daripada GPMS, beliau ni merupakan peguam di Perak yang juga sekarang ni dalam GPMS kami jugalah. Dia tanya, Constitution is supreme, Parliament is not. Tak ke begitu, Doktor? Prof? Ya, di Malaysia ni memang kita menjalankan macam tu. Constitution sebagai the supreme law. Kita tidak memakai prinsip the supremacy of the parliament. Di UK mungkin parlimen dia supreme. Kerana undang-undang perlembagaan dia bukan undang-undang bertulis. Undang-undang kita undang-undang bertulis. Jadi kalau di dalam perlembagaan kita menyatakan Islam agama negara adalah the supreme law. Kita tak boleh kata perlembagaan the supreme law. Tiba-tiba Islam agama negara bukan supreme law. Tak boleh. Tak betul. Perkara 3 is part of the constitution. Maka perkara 37 pun part of the constitution. Maka maksudnya bahawa bila Yang di-Pertuan Agong diwajibkan bersumpah memelihara agama Islam, maknanya negara kita, sumpah Yang di-Pertuan Agong tu, kerana baginda the supreme head, maka sumpah itu adalah sumpah negara. Sumpah kita ni dalam keadaan bersumpah dengan Allah SWT untuk memelihara agama Islam. Jadi kalau ahli parlimen tak memahami perkara ini, then problem lah kita. Maknanya ahli-ahli parlimen kita ni ahli parlimen yang problematik, yang tidak menghayati dan tidak memahami prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi kita kena perbetulkan dulu pemikiran ini. Saya ada baiknya kalau kita Suruhanjaya Pilihan Raya mensyaratkan dulu mereka yang nak terlibat dalam politik, nak jadi calon dan sebagainya, mestilah ada akuan terima bahawa mereka menerima keluhuran perlembagaan, termasuk hal berkaitan dengan kedaulatan agama Islam dan raja-raja. Barulah mereka boleh. Tapi boleh je. Maknanya sekarang ini kalaulah mereka itu orang yang tak menghormati kedudukan Islam, tak hormat saja tau. Tak hormat tentang kedudukan Islam saja sudah menjadi kesalahan di bawah Societies Act. Dan parti politik itu boleh dibubarkan. Boleh dibubarkan. Bila dibubar, dia tak boleh bertanding atas nama parti itu. Maknanya dia kena bawa pemikiran lain lah. Okey. Saya rasa itu saja soalan dan saya nak rumuskan sikit lah apa yang Profesor cakap. Jadi Prof, secara kesimpulannya kita tahu yang banyak isu-isu yang berkaitan kita ini sebenarnya telah tercatat ataupun telah ditulis dalam perlembagaan dan keperluan untuk diadakan bicara-bicara seperti ini adalah untuk menyedarkan masyarakat bahawa perkara-perkara ini sebenarnya bukan cakap-cakap kosong tetapi telah dimaktubkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Kerana ada pihak-pihak bukan sahaja di politik, malahan kalau kita tengok di Facebook ataupun di media-media sosial sekarang ramai yang bebas untuk bercakap apa saja kerana perlembagaan yang kita ada ini tidak diangkat dan tidak dipandang, tidak dipertimbangkan dalam mereka mengutarakan komen, memberikan pandangan dan sebagainya. Jadi banyak isi yang penonton-penonton dan saya sendiri dapat pada hari ini kaitan dengan isu yang kita ada dalam negara ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof kerana sudi untuk bersama dengan GPMS pada hari ini. Jarang-jarang terima untuk kasih kami kerana ada jemput. Ini. Jadi kita nak, sebelum kita nak tamatkan sesi live kita pada hari ini, mungkin Prof ada 1-2 pesanan kepada GPMS dan juga seterusnya kepada rakyat Malaysia secara umum. Ya, saya sebut beberapa kali tadi. Saya harap GPMS menjadi kumpulan yang berfikir, a think tank and do work. Bukan dia think and work group, dia bukan think tank saja-saja. Dia tak bercakap saja-saja, tetapi dia juga kumpulan yang berfikir dan bertindak.
kita berfikir dan bertindak. Macam kita di IKSIM dulu, kita berbuat mencetuskan idea dan juga kita membuat tindakan-tindakan untuk menjalankan kempen-kempen dan juga perubahan pemikiran ini, transformasi pemikiran. 3 tahun setengah kita hidup, 330,000 peserta yang dapat kita kursus transformkan pemikiran mereka. 330,000 dalam tempoh 3 tahun setengah. Kita berbelanja sebanyak 34 juta selama 3 tahun setengah untuk melakukan transformasi pemikiran. Paling kurang dia menerima prinsip Hifzuddin, menerima prinsip Islam agama negara, menerima firman Allah SWT, aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama, jangan kamu bertelingkah. Jadi sekarang ni agenda kita ada agenda apa? Agenda mengenai agama. Jelas di dalam ayat 13 surah Al-Hijr 42:13. Aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama dan jangan bertelingkah. So sekarang ni kerja kita buat apa? Tegakkan agama. Sudahlah bertelingkah tu. Lama sangat dah. Berdekad-dekad kita duduk bertelingkah. Kita kena ingat pertelingkahan yang berlaku 100 tahun dulu. Kerajaan Turki Osmaniyah yang 1000 tahun tegak, runtuh disebabkan oleh apa? Pemikiran sekularisme, pertelingkahan yang berlaku di kalangan rakyat. Sampai hari ini Erdogan masih lagi struggle untuk melakukan transformasi pemikiran di kalangan rakyat Turki supaya menerima balik Islam. One sekularisme ini apabila dia dapat, dia sukar untuk dibuang. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kita kerajaan Kesultanan Islam kita masih terus, walaupun Kesultanan di Turki Khilafah Utsmaniyah jatuh, Kesultanan Islam Melayu masih berterusan hingga hari ini, dan kitalah yang bertanggungjawab untuk memeliharanya, dan kita harap GPMS sama-sama dapat memelihara perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak kerana menjemput saya, dan apa yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang silap itu adalah daripada kesilapan saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Prof. Setakat itu dululah kita pada hari ini, dan nanti kami akan teruskan dengan bicara ilmiah seperti ini sempurna dengan COVID ni dalam siri yang ketiga yang akan berlangsung dan akan diumumkan di page GPMS Perak lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.